Okay, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada semua. Terima kasih kepada yang hadir tani. InsyaAllah pada tani kita akan sambung subjek sirah surat 18. Pastikan semua dah ada buku teks muka surat 18 sirah. Okay, sebelum tu saya ingatkan semula peraturan ini. Pastikan awak semua buka kamera. Lepas tu jangan main share screen tu, buka mic bila perlu saja. Bila start terang, awak tutup mic awak. Bila start suruh awak baca, awak baru buka mic. Lepas tu awak terus tutup. Okay, boleh? Okay. Biasa mainlah terlebih dahulu kita baca doa dulu. Tapi kali ni sebelum ni kan awak baca doa. Awak ikut ustaz, tapi kali ni ustaz nak awak ikut dulu. Ustaz awak mahirkan dulu. Ini kita doa yang lain sikit. Doa supaya ilmu kita manfaat. Lepas tu kita dapat tambahkan ilmu tu serta dapat melindungi kita dari penyakit yang sekarang ni. Okay, boleh semua doa dulu. Tangan. Okay. Amin kat rumah awak je. Mic tutup nanti kita bising. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihah. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Manfaatkanlah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung dengan kekuasaan-Mu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin. Biasa juga selawat ke atas Nabi sebanyak 11 kali. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kaifa halukum? Alhamdulillah. Awak semua sihat. Ustaz harap anak murid Ustaz ni berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin. Okey, ambil buku teks sirah awak tu muka surat 18. Okey, sebelum ni kita dah belajar, saya ulang semula. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan peringkat ataupun tingkatan dakwah. Peringkat-peringkat dakwah tu ada 4 peringkat, iaitu yang pertama dakwah secara rahsia. Lepas tu yang kedua secara jelas, tapi dengan lisan sahaja tanpa peperangan ataupun pembunuhan. Lepas tu yang ketiga secara terang-terang juga tapi dengan melibatkan pembunuhan ataupun peperangan bersama orang yang melampau. Okey, lepas tu yang keempat, secara peringkat yang keempat itu secara terus terang juga, terang-terangan, iaitu bersama dengan peperangan terhadap orang yang menghalang. Orang yang menghalang untuk berdakwah pada jalan Allah dan untuk masuk Islam. Okey, hari ini kita akan masuk berkenaan dengan ad-da'watus sirran. Iaitu, apa dia maksudnya? Ad-da'watus sirran ialah dakwah secara rahsia. Okey. Sebelum tu dalam tajuk ni dalam tajuk ni apa yang objektif pengajaran yang dicapai, iaitu yang pertama murid dapat menyebut macam biasalah. Murid dapat sebut, lepas tu baca, lepas tu boleh menulis tu macam biasalah. Lepas tu awak tahu kepentingan tentang kisah ni, iaitu dakwah secara rahsia. Yang kedua, murid dapat menyebut macam mana ataupun
permulaan dakwah Nabi dengan jelas. Dan permulaan dakwah Nabi, bukan permulaan Ustaz, maaf, iaitu salam, menyebut kisah dakwah Nabi, menyebut menyebut kisah dakwah Nabi secara rahsia dengan jelas dan menguasainya. Minta maaf. Okey, ikut Ustaz baca. Ad-darsu at-tasi'u. Iaitu dakwah secara rahsia. Sir tu rahsia. Nabi berdakwah secara rahsia. Okey, cuba tengok nombor 1 tu dulu. Okey, cuba ikut Ustaz baca dulu, nanti Ustaz akan suruh orang lain baca. Okey. Bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidakwah sirran lamma alaihi qawluhu ta'ala. Siapa yang bising kuat sangat kan? Kuat sangat yang tak tahu siapa dia yang kuat sangat ni. Tak apalah. Kalau boleh awak punya speaker tu tolong volume tu slow sikit sebab dia terlalu kuat siapa bisingnya tu. Okey, jadi tak apa. Okey, nombor 1 ni bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bida'wati sirran lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Okey, bada'an ni bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam bida'wati dengan dakwahnya sirran secara rahsia lama ketika ataupun semasa ataupun selepas nazala alaihi turun kepadanya qauluhu ta'ala, firman Allah ataupun kata ayat-ayat Quran yang turun. Okay. Nabi SAW ni dia mula berdakwah secara rahsia selepas Allah telah menurunkan ayat Quran kepada Nabi. Surah apa tu? Iaitu surah Muddathir. Selepas je Allah turunkan ayat Quran surah Muddathir ayat 1 hingga 5, lalu Nabi pun terus berdakwah kepada siapa? Kepada ahli keluarganya, lepas tu dan juga sahabat-sahabat dia. Ni ialah dakwah secara rahsia yang pertama. Okey, ayat surah Muddathir tu ayat 1 hingga 5 ni dia yang berdasarkan dalam buku awak tu. Ustaz ambil gambar lain, Ustaz jelaskan lagi untuk baca. Okey, Ustaz baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Okey, maksudnya Surah Azim ayat 1, wahai orang-orang yang berkemun. Berkemun ni maksudnya berselimutlah. Qum fa'anzir. Qum ni bangunlah. Fa tu maka, lalu fa'anzir berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, maksudnya agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya bersihkanlah pakaianmu. Yang kelima iaitu
Dan perbuatan dosa tu tinggalkanlah. Maksudnya ialah tinggalkan perbuatan dosa yang kamu lakukan. Setelah dia turun ayat ni, lalu Nabi pun berdakwahlah kepada siapa yang Ustaz tahu tadi. Okay, ni dia jawapan dia. Okay, so Ustaz. Bada'a. Tengok molek. Tengok molek bukan kita baca je. Pada ke bada'a? Okey. Bising sangat kan? Okey, ahla baitihi waman yasifu bihi min asdiqo alladzina ya'buduna sidqahu. Okey. Ustaz dapat dengar ni lah, ada dakwah Ustaz dah tahu siapa yang kuat sangat dia punya apa dia, speaker dia tu bila cakap tu bising jadi. Tak apalah, yang penting awak baca lah. Okey, fa tu maka da'a, berdakwah. Nabi ni berdakwah ahlal baitihi, berdakwah kepada ahli baiti, iaitu ahli keluarganya. Okey, lepas tu waman yatiku bihi, dan daripada kalangan orang yang mempercayainya. Mempercayainya itu siapa? Nya tu ialah Nabi. Ialah min, dari asdiqaihi, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Alladhi, yang ya'taqiduna sidqahu. Ya'taqidu ni yakin, dipercaya, sidqahu akan kebenaran Nabi. Okey, lepas dia turun ayat tu, maka Nabi pun mulalah aktiviti dakwah Nabi ni secara rahsia. Nabi ni berdakwah secara sulit, di mana dia ni tak khabar orang pun, dia hanya berdakwah kepada orang rapat-rapat dengan dia je. Contohnya ahli keluarga Nabi, iaitu isteri Nabi, lepas tu siapa lagi ahli mentolat dari kalangan hamba, dan juga sahabat-sahabat Nabi, yang apabila Nabi kata dia apa-apa pun sekali pun apa yang Nabi sampaikan ataupun Nabi beritahu pada dia, sahabat-sahabat ni akan percaya kepada dia. Okey, itu dialah dari kalangan orang yang terlibat dalam dakwah Nabi secara rahsia ni, iaitu Nabi berdakwah kepada ahli keluarga dia dulu dan juga sahabat-sahabat dia. Yang mana sahabat-sahabat ahli keluarga ni, bila Nabi cakap, Nabi beritahu, dia akan percaya bulat-bulat tanpa menafikan sedikit pun. Maknanya dia percaya betul-betul. Nabi kata benda dia percaya. Kata, belakang bukit tu ada musuh nak serang kan. Kata gitu, Nabi terus percaya tanpa ada ragu-ragu terhadap kata-kata Nabi tu. Okay, lepas tu yang ketiga pula. Da'ahum. Cik Lino Ustaz. Ila ibadah wahdahu warahmatullahi bin nasi
wal ittihadi wa tarki harbi. Okey, maksudnya ialah da'ahum untuk ma'awak. Okey, da'ahum ni diajak dakwah. Mereka ni dah ajak berdakwah oleh Nabi ila kepada ibadatillah wahdahu. Ibadah ni ibadat lah. Ibadat ni kita maksudnya menyembah. Menyembah Allah wahdahu yang satu-satunya, yang esa maksudnya. Di mana sahabat-sahabat Nabi ni, lepas tu dan juga ahli keluarga yang dekat yang diajak untuk menerima Islam. Nabi ni memulakan dakwah dia secara rahsia ni dengan mengajak sahabat-sahabat dia, kaum keluarga dekat ni untuk menyembah Allah yang satu. Okay, lepas tu wara' fatin bin nas, dan juga berkasih sayang ataupun berkasihan belas, maksudnya sesama manusia ni, intinya buat baik sesama manusia. Wal ittihadi, dan juga bersatu padu. Watarki, dan juga meninggalkan al-harbi, peperangan ataupun pergaduhan. Okey. Lepas dia Allah turunkan ayat apa ni, surah Mudaththir tadi. Lepas tu Nabi pun mulalah berdakwah secara rahsia. Lepas tu siapa yang menjadi target utama Nabi? Iaitu yang pertama ialah daripada kalangan ahli keluarga. Lepas tu yang kedua sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni diajak untuk apa dia? Untuk menyembah, untuk beribadat kepada Allah yang satu, yang esa, yang wahid, yang tunggal. Wahid tu satu lah maksudnya. Maksudnya menyembah Allah Taala. Okey, lepas tu yang kedua, dan juga berkasihan belas sesama manusia. Maksudnya berbuat baik sama manusia lah. Lepas tu yang ketiga, bersatu padu. Dan yang keempat, tinggalkan ataupun elakkan berlakunya peperangan ataupun pergaduhan. Okay, lepas tu yang keempat pula, waqad Okey, yang wawak ni maksudnya ialah dan maka bermulalah bermula didakwati dengan dakwah sirran secara rahsia, khaufan kerana takut, min akan terhadap mufajaati, terhadap satu kejutan yang akan dilakukan oleh manusia ni masyarakat lah, diamrin dengan cara dengan tidak mengenali, lam ya'rifuhu, tidak mengenalinya, iaitu tidak mengenal Nabi,
dan juga walam yasma'u dan tidak mendengar kata-kata Nabi min qabli, daripada sebelum ni. Maksudnya ialah apabila dakwah Nabi ni secara rahsia ni dilakukan, sebab apa dilakukan dakwah secara rahsia? Sebab apa? Sebab bimbang kerana akan berlakunya satu kejutan yang akan dilakukan oleh manusia. Manusia ni masyarakat Arab lah. Masyarakat Arab macam mana dengan cara iaitu lam ya'rifuhu, dengan suruhan diamri tu, dengan suruhan lam ya'rifuhu, tidak mengenali Nabi. Maksudnya bila Nabi ni berdakwah, bila Nabi nak berdakwah secara rahsia ni, dibimbangi masyarakat akan melayan Nabi ni dengan cara contohnya Nabi ni nak berdakwah kepada awak. Lepas tu bila dapat suruhan supaya jangan ataupun supaya buat tak kenal Nabi ni. Tahu dah Nabi ni betul, tapi disebabkan oleh suruhan kata jangan buat kenal Nabi. Okey, lepas tu walam yasma'u, dan juga jangan mendengar kata-kata Nabi. Ni adalah arahan daripada orang-orang yang dengki dengan Nabi, supaya dakwah Nabi ni tidak berjalan. Disuruh jangan buat dono je ke Nabi. Kalau Nabi kata apa-apa, jangan percaya, jangan ambil, jangan dengar. Berbeza daripada banding sebelum ni. Sebelum Nabi menjadi, Nabi Muhammad ni menjadi Nabi, diutuskan menjadi Nabi, jadi Rasul, setiap kata-kata Nabi ni orang percaya sebab Nabi ni terkenal dengan sifat Al-Amin, iaitu jujur. Nabi ni tak pernah menipu, berdusta. Dan Nabi ni juga dikenali oleh ramai akan sifat Al-Amin dia, sifat jujur dia ni. Tapi selepas Nabi ni Nabi ni bawa dakwah, suruh supaya sembah Allah yang satu ni, maka masyarakat Arab ni yang menyembah berhala nak pertahankan agama nenek moyang mereka ni disuruh supaya buat tak kenal Nabi. Lepas tu apa yang Nabi khabar tu jangan percaya. Okey. Berbanding sebelum ni, maksudnya apa yang Nabi khabar, dia orang ni percaya je. Sebab Nabi ni sifat dia Al-Amin, iaitu benar, jujur. Okey, itulah antara yang berlaku ketika Nabi ni cuba berdakwah. Okey, lepas tu yang terakhir. Istamarrat sirran limuddati Okey, dan juga dakwah Nabi ni istamarrat, ini berterusan. Ad-da'watu, dakwah, sirran secara rahsia, limuddati, itu bagi, muddah tu tempoh, salati 3 sinina, tahun. Jadi dakwah Nabi ni secara rahsia ni, dia ni berterusanlah sampai 3 tahun. Lepas Nabi dapat je amanah ataupun turun je ayat yang pertama, ayat surah Mudassir tadi yang menyuruh menyembah Allah. Lepas tu Nabi pun mulalah berdakwah kepada ahli keluarganya dan juga daripada kalangan orang yang mempercayai serta sahabat-sahabat Nabi. Lepas tu mereka ni diajar untuk menyembah Allah yang satu, yang esa. Lepas tu berkasih sayang atau berkasih yang belas sama manusia. Lepas tu hidup bersatu padu dan juga meninggalkan peperangan. Apa laku tu semua? Sebab Nabi ni buat berdakwah secara rahsia ni sebab nak elokkan daripada orang atas ni terus tahu yang Nabi ni cuba tu berdakwah. Sebab apa? Kalau Nabi ni mula-mula berdakwah secara terus terang, pasti orang kafir Quraisy ni akan terus cari Nabi dan terus bunuh. Okey, sebab itulah dia bermula daripada dari kecil dulu. Nabi cuba kumpulkan orang-orang yang rapat dengan dia,
orang yang percaya dengan dia untuk jadi semakin ramai. Lepas ada rahsia, dakwah secara rahsia, barulah Nabi boleh berdakwah secara terus terang. Okey. Dan dakwah secara rahsia ni berterusan selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun tempoh dakwah secara rahsia ni berjalan. Okey, lepas pada itulah barulah dakwah secara terus terang ni, iaitu 3 peringkat lagi tu. Okey, itu ya berkaitan dengan dakwah secara rahsia. Faham kelas? Faham. Okay, nanti Ustaz akan share link ni, slide ni dan juga video ni. Okay, seperti biasa juga tugasan awak ialah saling je perkataan ni yang Ustaz dah buat ni. Lepas tu buat latihan. Itu sahaja. Ya. Saya tengok video ni je lah, biar senang. Tak apa, awak nak tengok video ni pun tak apa. Lepas tu buat latihan Okay, Ustaz. Sebab saya tak pandai masuk DC. Tak apa. Okay, nanti Ustaz akan post juga dalam grup WhatsApp tu nanti. Grup dua umum dadak. Okay, seperti biasa juga sebelum kita makan kelas, baca doa. Lepas baca doa, jangan keluar lagi, kita nak bergambar. Okay, tadah tangan. Kami kat doa kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahimna ma'allamtana wa zakkirna bihi waqtal hajati ilaih. Ya Allah, fahamkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ingatkan ketika kami memerlukannya. Amin. Okey, sekian. Jangan keluar lagi. Buka kamera semua. Ustaz nak ambil gambar ni. Okay, buka kamera.